Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita masih ada peluang mendapat limpahan rezeki, iaitu rezeki ilmu, rezeki duduk dalam majlis ta'lim. Yang ilmu ini ikhwan, dia sangat berguna dunia dan akhirat. Dengan ilmu Allah mengangkat kedudukan orang, kedudukan hamba-hamba dia dunia dan akhirat. Alhamdulillah ikhwan, kita di sini pada waktu ini, pada masa ini, kita saja berbincang secara santai berkenaan dengan suatu tajuk kita pilih, iaitu larangan melakukan bid'ah. Itu telah kita bincangkan dalam beberapa siri. Mungkin kita dah sampai 4 siri, ini mungkin siri kelima. Iaitu kita berpandukan kepada teks kita ini. Malam ini kita cuba tengok pada muka surat ke-17. Iaitu setelah kita melihat sedikit muqaddimah daripada penulis, dia menyampaikan sedikit kepada kita muqaddimah. Setelah habis muqaddimah itu, muka surat muka surat 18 bawah sekali, iaitu pada perkataan dia amma ba'du. Ini yang sangat menarik. Ini selalu kita kena ingat ikhwan. Penulis kata sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang baru dalam agama. Dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini sampai bila-bila kita ingat ikhwan, ini dalam riwayat Muslim, hadis Jabir. Nah, Nabi berpesan, juga ada dalam riwayat lain seperti dalam riwayat Irbad ibn Sariyah. Nabi pesan pada kita tentang sebaik-baik perkataan, fa inna ahsanal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan, secantik-cantik perkataan, perkataan yang cukup baik, yang dalamnya tidak ada pembohongan sama sekali, depannya, belakangnya tidak ada pembohongan, khabar-khabarnya, ceritanya adalah kitabullah, kalamullah. Seorang mukmin kena beriman dahulu bahawa kitab Allah Ta'ala ini suci bersih. Yang awal daripada suratul Baqarah, kita telah letakkan suatu akidah yang elok. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti kita boleh sambung baca lagi dalam surah Fussilat masalan, dan surah-surah yang lain. Allah menyatakan la ya'tihi batil. Quran yang kamu tidak patut ragu dalamnya itu tidak datang padanya satu pun kebatilan. Sehingga kan Allah mengguna perkataan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu buatlah satu surah yang sama dengan surah yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Allah guna perkataan apa? Wad'u syuhada'akum. Bukan diri kamu seorang. Allah kata, kamu panggillah kawan-kawan kamu tolong. Saksi-saksi kamu tolong. Panggil mereka tolong kamu untuk buat satu surah. Sama nilai, sama barakah, sama taraf dengan satu surah yang kami turunkan kepada hamba kami. Panggil. Allah guna perkataan, in kuntum sadiqin. Kalau kamu rasa dakwaan kamu itu benar. Tapi
Allah kata fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat, memang kamu tak boleh buat. Fattaqun nar. Maka takutlah kepada neraka Allah. Jadi ikhwan, telah dididik orang Islam ini bahawa kitabullah ahsanul kalam, kitabullah seelok-elok perkataan, seindah-indah perkataan, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, kalam Allah yang bukan makhluk. Satu. Dan diajak kepada kita ikhwan petunjuk yang paling baik. Ahsanul hadi, khairul hadi, sebaik-baik pertunjuk hadiyu Muhammad, petunjuk Muhammad. Ini akidah kita ikhwan, akidah kita. Yang ni kita kena letak dalam acuan yang betul. Bahawa Allah hantar seorang insan yang bernama Muhammad bin Abdullah dengan mendapat kedudukan sebagai Nabiullah, Rasulullah. Bukan sahaja dia itu Nabiullah, Rasulullah, macam mana Nabi sebelum daripada dia dan Rasul sebelum daripada dia. Bahkan Allah bagi lagi satu kepada dia. Dia menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia pemimpin para Nabi-Nabi dan para Rasul-Rasul. Itu kedudukan dia. Bukan sahaja itu kedudukan dia, bahkan dalam suratul Ahzab Allah guna perkataan Muhammad itu khatamun nabiyyin. Dia penutup nubuah. Lepas Muhammad sudah tidak ada nubuah dan risalah. Tidak ada. Maka hari Muhammad wafat, masa Muhammad pergi ke Mekah buat haji, yang terkenal dengan haji penghabisan, perpisahan, telah turun ayat di situ menyatakan Islam sempurna, Allah redha, Islam menjadi agama bagi kamu, Allah cukupkan nikmat dalam Islam ini. Selepas 80 hari atau 81 hari Nabi wafat. Pada hari Nabi wafat, bermula pada hari Nabi wafat, sampailah berlaku kiamat. Sudah tidak ada Nabi dan sudah tidak ada petunjuk yang boleh dipakai melainkan petunjuk Muhammad sahaja. Muncullah macam mana pun ajaran, wajib kita tidak percaya. Wajib kita tolak. Tak boleh ada persaingan antara pandangan orang dengan perkataan Muhammad. Tidak boleh. Kerana hadis menggunakan perkataan fa inna khairal hadi, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Lain daripada petunjuk Muhammad kita ikut, kesemuanya tak baik. Abu Bakar mengikut petunjuk Muhammad. Khulafa ar-Rasyidin semuanya mengikut petunjuk Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Ini satu yang kita kena tanam sebagai akidah, kekuatan, keyakinan kita yang kukuh, yang mantap dalam hati dan fikiran kita, tak boleh dibuang. Jadi kita telah ada contoh bahawa Nabi kita Muhammad dengan kedudukan dia sebagai pemimpin, dia pimpin. Allah Ta'ala gunakan perkataan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dia membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan Nabi pun menyebut dalam riwayat, Nabi kata, ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah. Az-Zahabi menilai hadis ini dengan nilai yang sahih. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya aku ini Muhammad adalah rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Subhanallah ikhwan. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ingat, kalau sebaik-baik petunjuk Muhammad, maka dalam hadis ni kata, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru dalam agama. Maka wa syarrul umur, seburuk-buruk urusan, muhdatsatuha. Apa dia? Tinggal petunjuk Muhammad, pergi buat urusan baru. Tinggal petunjuk Muhammad, pergi bikin urusan yang baru. Ini dipanggil syarrul umur. Seburuk-buruk urusan, muhdatsatuha. Apa dia? Muhdatsatuha, pergi reka benda yang baru. Maka ingat, wa kullu bid'atin dhalalah. Bila kita reka satu benda itu tak ada, kita reka ada, dia akan mendapat sambutan, maka dia dihukum sebagai bid'ah. Dan bid'ah ni, kerana dia datang kesan daripada meninggalkan petunjuk Muhammad,
dia datang kerana mereka jalan yang baru, tinggal jalan Muhammad, maka dia tak akan ada hidayah. Isi dia cuma dalalah. Yang macam ni ikhwan, kalau tinggal Muhammad, buat jalan baru, tinggal jalan hidayah, esok balik bertemu Tuhan, kita tu saya carilah nas-nas Quran lagi, kita tanya akal kita, tak mana Tuhan nak letak kita? Tak payah cari nas, tanya akal kita. Tuhan nak letak tak mana? Kenapa Allah maksumkan Muhammad? Kenapa Allah tak benak Muhammad berbicara dengan nafsu dia? Nafsu Muhammad tak macam nafsu kita. Nama dia pun Muhammad. Nama dia pun dah agung. Nama dia pun dah menyebabkan orang tak boleh lawan dia. Nama dia dahsyat. Nama dia terpuji. Nama telah mencerminkan tidak ada satu noda. Tidak ada satu benda kecil yang menodai nama dia. Nama dia Muhammad. Nama dia Ahmad. Terpuji. Nama itu telah membersihkan dia. Muhammad. Kenapa Allah bagi nama dia Muhammad? Kenapa Allah maksumkan dia? Kenapa Allah tak benar dia bercakap dengan hawa nafsu? Kerana pada diri dia seluruhnya, sepenuhnya akan diturunkan wahyu daripada Allah. Tiba-tiba orang ni kita tinggal, kita guna nafsu kita, akal kita, emosi kita, mereka jalan baru membawa pada Tuhan, tak sampai kita ke Tuhan. Maka yang ni sepatutnya tak sampai ke Tuhan. Dia sampai ke mana? Dia sampai kepada kesesatan. Maka yang sesat itu tak ada rahmat Tuhan, dia sampai ke neraka. Maka itu adalah suatu asas disimpan dalam kehidupan orang Islam. Maka penulis kata bahawa sesungguhnya di antara bencana yang paling besar yang melanda umat Islam hari ini adalah bid'ah yang tersebar di sepanjang dunia Islam. Sedikit sekali tempat yang sunyi dari bencana itu dan sikit sekali orang yang selamat daripadanya. Sikit sangat negeri yang tak kena musibah ni dan sikit sangat orang yang selamat. Perkara bid'ah merupakan satu perkara besar. Begitu pula bahayanya. Ia merupakan sarana yang menghantar kepada kekufuran. Pelakunya merupakan penentang Allah dalam hukum dan patut untuk tidak mendapat taufik dari Allah untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat dibanding pelaku dosa selainnya. Ini kata dia lah. Kita setuju tak setuju tu bab kita, tapi ini teks dia. Kenapa ikhwan? Kerana bid'ah ni satu bahaya. Sebab apa? Sebab bid'ah datang, dia cerkuk. Tahu cerkuk? Orang Penang kata cerkuk. Kita ambil kain, kita cerkuk muka kita. Maka serkuk, tahu serkuk? Maka apa akan jadi? Akan hilanglah muka kita. Yang akan nampak tu benda cerkuk. Bila bid'ah datang, bid'ah tu dia cerkuk sunnah, petunjuk Muhammad, apa akan jadi? Orang tak nampak sunnah. Orang nampak bid'ah. Maka dia tuntun kita ke tempat lain. Sunnah bawa kita pada hidayah dan mardatillah. Bid'ah bawa kita kepada dalalah. Maka tak ramai orang boleh melepaskan diri daripada dia. Kemudian nak bertaubat daripada bid'ah ni pun susah. Kenapa ikhwan? Kerana mana mungkin orang bertaubat daripada benda yang dia yakin tu agama. Tapi katakan satu orang, awak ni kena taubat. Dia kata kita, pasal apa saya kena taubat? Orang kata kita, awak kena taubat. Pasal apa saya kena taubat? Pasal awak hari-hari duduk pergi masjid, kena taubat tau. Kita kata, hang lah kena taubat, hang tak pergi masjid. Orang semayang, orang zikir, kita kata bertaubat. Orang nak mendekatkan diri pada Allah, kita suruh dia bertaubat. Taubat apa? Kenapa? Kerana zikir, sembahyang tidak di atas petunjuk Muhammad. Dia pergi semayang dengan satu semayang yang Muhammad tak ajak. Dia pergi zikir dengan satu zikir tak ada hubungan dengan Muhammad. Memang dia buat itu bukan daripada petunjuk Muhammad. Dia ambil orang lain punya amalan dia buat. Tapi nak bagi tahu pada dia itu bukan agama. Tak boleh sebab amalan bid'ah tu telah serkup dia. Fikiran dia, emosi dia telah membentuk agama. Yang kita belajar awal hari itu ni seperti Imam Syatibi kata. Bid'ah datang, dia adalah rekaan tapi dia datang menyerupai agama.
dan dia datang untuk bersaing dengan agama, dan dia diguna sebagai jalan mendekatkan diri pada Allah dengan cara berlebihan. Siapa nak taubat? Kalau kata kawan yang minum arak, awak kena taubat. Dia mana dia nak nafi, dia kata betul tapi isu tua dia kata. Bolehlah taubat tua sikit. Dia tak menafikan tu dosa. Tapi bid'ah membawa diri bertemu Tuhan tapi bukan dengan jalan Muhammad. Dia tak nampak di mana salah. Maka inilah satu bahaya yang besar, ikhwan. Dan nak suruh orang terlibat dengan bid'ah ni bertaubat susah. Tengok apa kata Abdullah bin Abbas. Kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna abghadal umuri ila Allahi al-bid'ah." Sesungguhnya perkara yang paling dibenci oleh Allah, urusan yang paling dibenci oleh Allah adalah bid'ah. Bid'ah dalam ibadat. Bid'ah dalam agama, bukan bid'ah dalam hidup. Dalam agama ini. Kata Imam Sufyan Sauri rahimahullahu taala, "Al-bid'atu ahabbu ila al-iblisa min al-ma'siyatu. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Kata dia, bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Sebab maksiat itu pelakunya akan mudah bertaubat daripadanya, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat daripada bid'ahnya. Ini kata-kata Imam Sufyan As-Sauri. Lepas tu anda tengok dia buat satu nota kaki di bawah kecil tu. Dia kata yang dia nak memberi penjelasan kepada, menambah apa yang disebut oleh Imam Sufyan As-Sauri. Yang demikian disebabkan kerana si pelaku bid'ah meyakini bahawa apa yang dia lakukan itu merupakan suatu kebaikan dan dia menganggapnya sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah. Kerana itu dia tidak berfikir untuk bertobat. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Apakah orang yang telah dihiasi amal perbuatan jeleknya oleh syaitan sehingga yang jelek itu dianggapnya menjadi baik, sama dengan orang yang tidak dihiasi amal jeleknya oleh syaitan? Dia buat amal buruk, syaitan bagi nampak baik. Dengan kawan, dia buat amal buruk, tapi memang dia nampak buruk. Dua orang ni boleh sama ke? Dia ni dia akan bertahan habis-habisan dia buat. Mana aku buat salah pula? Tak mana yang salah? Hal ini berbeza dengan pelaku maksiat yang melihat dirinya telah melakukan suatu pengurangan dosa atas dirinya dan mengetahui bahawa perbuatannya itu jelek sehingga ia dinasihati untuk bertaubat. Nescaya ada harapan untuk dia segera bertaubat dalam waktu singkat. Walaupun demikian, baik pelaku bid'ah maupun pelaku maksiat, jika keduanya mau bertaubat dari perbuatannya, nescaya Allah akan mengampuni mereka. Dan Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Allah pasti akan menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Semoga Allah sentiasa memberi keselamatan dan ampunan serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik ikhwan. Penulis bagi tahu kepada kita bagaimana masalah ini berlaku, iaitu masalah hal bid'ah ini. Kita masih lagi dalam perbincangan yang awal, perbincangan yang masih muda, awal lagi perbincangan kita, iaitu kita masih mencari kesepakatan bahawa agama ini penuh dengan nas tidak membenarkan kita melakukan bid'ah. Kita tak buat lagi contoh-contoh bid'ah. Kita hanya nak cari setuju tu dulu. Kullu bid'atin dalalah. Kita setuju dah ada teks tu. Ya, kita setuju. Kesemua bid'ah itu adalah dalalah. Yang dalalah ni tak akan sampai pada hidayah. Dalalah dia lawan dengan hidayah. Seperti kita dah belajar daripada kita dengar statement daripada Imam Ibn Hajar Asqalani. Tak mungkin bid'ah itu boleh diamalkan. Kenapa? Kerana kesudahan dia dalalah. Dan tak mungkin agama ini
ada dalamnya dalalah. Tak mungkin. Tak mungkin. Maka bid'ah dalam ibadah itu tidak dibenarkan. Ikhwan, saya nak sentuh sedikit dalam kita punya perbahasan ini, iaitu macam mana bid'ah ni boleh muncul. Ini juga di antara perkara yang penulis kita sebut di antara sebab-sebab terpenting yang menyebabkan tersebar luasnya bid'ah di negeri-negeri kaum muslimin adalah keyakinan kebanyakan mereka bahawa bid'ah itu ada yang diperbolehkan, yakni ada bid'ah yang diterima. Statement menyatakan bid'ah itu ada dua. Itu statement yang betul. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua, betul. Tapi kita menghadapi masalah apa ikhwan? Masalah penjelasan kepada statement itu. Bid'ah, tak semua bid'ah sesat. Betul, kita setuju. Tapi penjelasan dia tak jelas. Bid'ah macam mana? Bid'ah, ada yang bid'ah yang mahmudah, ada yang mazmumah. Ada bid'ah yang dipuji, ada bid'ah dicela. Betul-betul lah. Tapi adakah di atas statement itu menunjukkan bid'ah itu boleh ada? Baik, sekarang kita guna kewarasan akal kita macam mana? Macam ni ikhwan. Ibn Hajar dah kata dah, agama ni tak mungkin ada bid'ah. Kerana apa makna bid'ah? Meninggalkan petunjuk Muhammad, mereka jalan baru. Dan Tuhan benarkah kita tinggal petunjuk Muhammad ni? Tak benar, sebab dia yang menurunkan petunjuk tu. Dan tak mungkin dalam agama ini ada bid'ah. Kenapa? Kerana kawan kepada bid'ah, kembang kepada bid'ah, kesudahan kepada bid'ah, partner kepada bid'ah, dalalah. Dalalah. Apa dia? Kesesatan. Baik, kalau kita kata bid'ah ada dua, maka bid'ah yang Nabi sebut ni, kullu bid'atin dalalah ni, dan dalalah itu masuk neraka, ni bid'ah yang mana? Bid'ah yang mana ni? Tanpa kita perlu cari dalil yang banyak, tentu akal kita boleh menjawab. Tentulah bid'ah ini melibatkan perombakan kita dalam agama. Kita rombak petunjuk Muhammad. Kita ubah suai apa yang Muhammad bawa nama dia sunnah. Kita ganti dengan benda lain. Yang Muhammad bawa kita tak amal. Yang Muhammad tak bawa datang daripada orang lain. Yang tu yang kita bersungguh-sungguh amal. Tentu yang ni lah akan bawa kita ke neraka. Tak mungkin bid'ah dalam dunia tu akan bawa kita ke dalam neraka. Tak mungkin. Maka jadi bila ulama' kata bid'ah ada dua. Satu mahmud, satu mazmum. Mahmud yang mana dipuji. Artinya, bid'ah dalam dunia itulah yang dipuji. Bid'ah yang dalam ibadat ni lah yang dikeji. Tak mungkin dalam ibadat ni boleh ada bid'ah dipuji. Tak mungkin. Kerana kesudahan bid'ah ni sesat. Tak mungkin. Kerana Nabi yang padu kullu bid'atin dalalah. Tak mungkin. Tak mungkin isi agama ni dalalah. Isi agama ni hidayah. Maka bid'ah bukan hidayah. Yang hidayah tu apa dia? Sunnah. Fa inna khairal hadi hadiyu Muhammad. Muhammad yang bawa hidayah. Dan Muhammad yang melarang kita melakukan bid'ah. Maka tak mungkin bid'ah dalam ibadah itu dikatakan baik. Tak mungkin. Maka tentulah bid'ah yang baik ini, bid'ah dari segi makna, dia membawa kepada urusan hidup kita dalam dunia, seperti mana Nabi kata kepada kita dalam riwayat Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang tahu tentang urusan hidup kamu. Kita mereka dunia, mereka kemajuan, mereka pembangunan. Ini benda-benda yang tidak ada contoh sebelumnya. Tapi rekaan-rekaan itu tidak bercanggah dengan nas Quran dan Sunnah. Rekaan-rekaan pembangunan ini bukan merombak ibadat. Bukan merombak ibadat mahdah yang dibawa oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, salah satu sebab kenapa bid'ah itu bermaharajalela, kerana penjelasan dia, ikhwan. Kerana penjelasan. Izinkan saya, ikhwan, memberi sedikit contoh. Sedikit contoh yang dekat dengan kita. Penjelasan. Antum tengok penjelasan.
Penjelasan dia begini. Satu hari, Jibril datang kat Nabi. Satu hari, Jibril datang kat Nabi. Dan Nabi ungkap kalimah ini. Dikatakan Nabi kata, Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Nabi didatangi Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni antum tahu kan? Nisfu dalam bahasa Arab merujuk kepada separuh, setengah. 1 Sya'ban, 2 Sya'ban sampai 15. 14, besok nak masuk 15, dipanggil nisfu Sya'ban. Setengah. Malam tu Jibril datang. Jibril kata, ya Muhammad. Muhammad, hazihi lailatun. Jibril kata, malam ni tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ni adalah malam dibuka pintu langit dan pintu rahmat. Faqum wasalli warfa' ra'saka ila samai. Muhammad, bangkit semayang. Angkatlah tangan kamu ke langit. Bangkit semayang, angkat tangan kamu ke langit. Nabi kata kat Jibril, faqultu ya Jibril, ma hazihi lailah? Malam apa ni? Nampak macam malam ni malam istimewa sangat ni, nampak macam besar. Malam apa ni? Jibril kata kat Nabi, faqala, Jibril kata, hazihi lailah. Malam ni, ini malam, tuftahu fiha 300 min babin, tuftahu fiha 300 babin min ar-rahmati. Malam ini Muhammad, malam di mana Allah membuka padanya 300 pintu rahmat. 300 daripada pintu rahmat Allah buka. Tadi langit terbuka, pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Ni 300 daripada pintu rahmat dibuka. Fayughfirullahu ta'ala, Allah Ta'ala akan ampun semua orang daripada hamba dia yang tidak syirik Allah dengan sesuatu. Melainkan orang yang syirik pada Allah, Allah tak ampun. 2, illa man kana sahiran, tukang sihir, tak diampun. Au kahinan, bomo. Kahin bermakna ramal benda dah jadi. 4, au musyahinan, orang yang berselisih sama-sama saudara dia. 5, mudminul khamr, orang yang ketagih arak. 6, musiran ala zina. Kalau guna terjemah Melayu, istiqamah dia dalam zina. Istiqamah dia. Dia buat zina, istiqamah. Musiran, sentiasa. Kemudian akilu riba, pemakan riba. Kemudian aqilul walidain, aqul walidain, derhaka mak bapak. An-namam, orang yang mengadu domba. Auqati'ur rahim, dan orang yang memutuskan rahim. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa ditambah lagi 3 orang, iaitu musarim dengan sad. Musarim bermakna orang yang perungui, pandai bahkan. Ditambah lagi satu, musawir, tak diampun. Musawir ni orangnya ambil tanah liat, gupai jadi gambar orang, gambar binatang, ambil semen, buat pahat batu jadi gambar orang. Musawir, membentukkan sesuatu. Dan qatat, kaki fitnah. Jadi kalau kita campur ni semua, lebih kurang ada 13 orang. 13 orang, orang yang syirik Allah, sahir, ahli sihir, bomo, meramalkan apa yang dah jadi, berseteru sama-sama saudara dia, lepas tu peminum arak, lepas tu istiqamah dalam zina. Bahasa tu tak betul lah. Orang tak panggil, untuk berterusan untuk maksiat ni orang tak panggil istiqamah, tapi bahasa bagi mudah faham. Berterusan dalam zina, makan harta riba, makan daripada riba, harta riba, derhaka pada mak bapak, mengadu domba dan memutuskan silaturahim. 10. Lepas tu yang ke-11,
Orangnya musarim, itu apa dia? Perungui, bahan. Kemudian ke sebelah musawir, orang yang suka buat patung ni, gubal-gubal muka orang ni. Bukan takat gambar tu, dia gubal jadi benda, jadi arca bentuk. Dan qatat, ke-13 kaki fitnah. Kesemua mereka ini dikatakan apa dia? Fa inna haula'i, sesungguhnya Jibril kata kat Nabi, sesungguhnya kesemua mereka ini la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Allah tak ampun depa sehingga depa bertaubat dan tinggal semua dosa-dosa tu. Sambungan riwayat tu, riwayat ini ada daripada Aisyah, ada daripada Muaz bin Jabal. Sambungan riwayat tu, ini saya nak sebut apa dia ikhwan, saya bawa hadis sebagai contoh untuk sebut macam mana bid'ah itu boleh berkembang. Kenapa? Kerana penjelasan tak seimbang. Tengok di hujung hadis tu, bila dah Jibril terang benda ni semua kat Nabi, dalam hadis tu kata fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salla wa baka. Bila Nabi dengar semua penjelasan tu, Nabi keluar daripada tempat Nabi duduk sembang dengan Jibril, Nabi pergi sembahyang. Dan Nabi sembahyang. Dan dalam sujud dia, bila dia sujud, dia menangis terasa-rasa. Kerana apa? Kerana tahu kata malam ni malam barakah, tapi malam ni ada orang tak mendapat kebaikan itu. Dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmah, tapi ada orang tak dapat rahmat. Nabi menangis. Dan Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia diselamatkan daripada azab dan murkanya. Hadis ini ikhwan dipakai oleh sebahagian kita kata ahli-ahli agama untuk menceritakan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa ikhwan? Dengan saya katakan tanpa diberi penjelasan kedudukan hadis ni. Hadis ni ada, kalau buka Durratun Nasihin ada. Tapi tanpa diberi penjelasan apakah kedudukan hadis ni. Dan daripada hadis ni tercipta apa? Tercipta satu. Kerana di ujung hadis tu kata, bila Nabi dengar semua daripada Jibril, Nabi pergi sembahyang. Maka tercipta sunat nisfu Sya'ban. Dan tercipta doanya khusus kerana Nabi baca doa pada malam nisfu Sya'ban. Ulama-ulama hadis ikhwan, di samping ada hadis ni, saya ambil dulu 2-3 hadis, kemudian saya akan terangkan apakah penjelasan para ulama kita. Ada lagi satu hadis juga, kalau antum tengok dalam Durratun Nasihin ada, disebut dengan perkataan apa ikhwan? Dalam Durratun Nasihin dibawa riwayat ini, dalam Durratun Nasihin, iaitu riwayat saya buat tanda tadi, bila saya nak baca dia hilang. Ini penyakit orang tua. Baik, dibawa riwayat kepada kita, riwayat apa? Riwayat siapa yang menghidupkan tengok ini dalam apa nak? Durratun Nasihin. Disebut riwayat ini, riwayat man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbahu hina tamutul qulub. Hadis tu di-compare dengan hadis tadi. Iaitu siapa yang menghidupkan 2 malam. Siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya. Raya haji, raya puasa. Dan malam nisfu Sya'ban. Bermakna 3 malam lah. Raya puasa, raya haji dan malam nisfu Sya'ban. Maka apa akan jadi? Maka tak akan mati hati dia pada masa mati semua hati. Mungkin ada fitnah di akhir zaman nanti, hati-hati ni mula tak lekat dengan Tuhan. Tapi orang yang pernah menghidupkan 2 malam raya dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Allah jaga hati dia.
Allah jaga hati dia daripada dunia sampai ke alam barzakh, sampai bangkit daripada alam barzakh, sampai berdiri mahsyar. Semua hati mati, hati dia tak mati. Artinya, daripada situ, tercipta lagi satu. Malam nisfu Sya'ban dipanggil dengan malam bara'ah. Malamnya melepaskan kita daripada fitnah yang besar. Hati mati ni fitnah besar, ikhwan. Dipanggil malam bara'ah. Besar malam ni. Maka diajak kepada kita menghidupkan malam ini. Baik, antum tengok. Apakah perkataan ulama kita terhadap hadis yang macam ni? Apakah perkataan ulama kita terhadap hadis macam ni? Saya ambil seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman As-Sakhawi. Dia mati pada tahun 902 Hijrah. As-Sakhawi, dia ada kitab Qaulul Badi'. Dia pun jam dengan hadis ni. Jam. Sebab tu jam. Dia jam dengan hadis ni. Mereka ni para, kita kata muhaqqiq, peneliti hadis. Dia pun jam. Akhirnya dia kata apa? Dia kata riwayat macam ni la asla lahu. Tak ada asal usul daripada Nabi. Dan kalau dilihat daripada dia punya tag dia tu, dia mendekati maudhu'. Mendekati maudhu'. Kerana kita baca dalam Manarul Munif, Imam Ibn Qayyim, ciri-ciri kita mengenal hadis palsu tu ada pada hadis ni. Kenapa? Seolah-olah hadis ni dia meletakkan kelebihan nisfu Sya'ban mengatasi Ramadan. Dan itu tak boleh jadi. Tidak ada kelebihan pada sebelah bulan lain boleh mengatasi Ramadan. Sebab Ramadan ni punya besar kelebihan dia, sabit. Tidak boleh ada. Malam 10 akhir Ramadan tu tak ada malam lain boleh atasi dia. Cukup besar. Cukup besar. Jadi, apabila ada hadis ni dipakai, kemudian tak diberi penjelasan, maka umat tak tahu. Umat kata ada hadis kan, hadis suruh kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Betul, memang ada hadis, tapi apa nilai dia? Tengok. Imam dalam Durratun Nasihin juga tentang nisfu Sya'ban ni dibawa lagi satu hadis. Iaitu hadis man sama thalathata ayyam min awali Sya'ban wa thalathatun min awsatihi wa thalathatun min akhirih kataballahu lahu thawaban 70 nabiyan wa kana kaman abadallah 70 aman wa in mata fi tilka sanah mata syahidan. Dia kata siapa yang puasa 3 hari awal daripada bulan Sya'ban, lepas tu 3 hari tengah-tengah Sya'ban, dan 3 hari akhir daripada Sya'ban, kira berapa? 9 hari. Itu tak campur Isnin Khamis dengan hari-hari putih, tak masuk. Bermakna ada 9 hari. Antu tengoklah campur Isnin Khamis berapa hari dapat, lepas tu 13, 14, 15. Antu kira siapa yang boleh kekalkan lagu ni 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari ujung daripada bulan Sya'ban, maka Tuhan tulis kat dia apa? Tuhan tulis kat dia mendapat pahala 70 Nabi. Besar puasa dalam nisfu Sya'ban ni. Kemudian dia itu seperti mana seorang hamba yang beribadat kepada Allah 70 tahun. Dan kalau dia mati pada tahun tu, tahun yang dia puasa tu, dia dianggap mati syahid. Satu, ikhwan, dia dapat pahala 70 Nabi, dia dapat pahala beribadat 70 tahun, dan dia dapat syahid. Kata Muhammad Abdul Rahman Sakhawi, dia kata rihul kadhib. Hadis ni punya bau pun bohong. Sebab dia anjurkan kepada kita, tengok Ibn Qayyim dalam Manarul Munif. Tengok bagaimana susunan dia mengenal hadis-hadis palsu. Tak mungkin kita akan dapat pahala yang ganjaran amal yang sikit tapi ganjaran sebetul. Dan ada lagi satu riwayat dalam Durratun Nasihin juga.
saya sebut kitab ni, sekali lagi saya akan sebut satu rumusan dalam kitab ni. Dikatakan dalam kitab ni, man 'azzama Sya'ban wattaqallah wa 'amala bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa amanahu min kulli ma yakun fi tilka sana minal balaya wal amradi kulliha. Iaitu siapa yang membesarkan bulan Sya'ban dengan takwa Allah, dengan amal taat Allah dan menjaga diri dia daripada maksiat, Allah ampun dosa dia dan Allah amankan dia pada tahun itu daripada segala bala dan segala penyakit. Kata Sakhawi, ini tak payah kita kaji apa, dengar pun tahu. Ini cerita seorang ahli pidato bercakap, dia kata Nabi kata. Tapi kekalnya ialah mereka kata Nabi kata. Maka ini semua hadis-hadis saya baca tadi termasuk dalam hadis apa? Termasuk dalam hadis yang palsu. Tak ada. Imam Nawawi, Imam kita ikhwan, Imam An-Nawawi, dia sebut dalam kitab dia Majmu'. Dia kata apa? Dia kata, dia guna perkataan ni. Dia kata, qala asy-Syafi'i fi al-Um. Imam Syafi'i kata dalam al-Um, wa balaghana annahu kana yaqul. Imam Syafi'i kata telah sampailah kepada kami sesungguhnya Imam Syafi'i kata, inna du'a yustajab fi khamsin layalin. Ini perkataan Imam Syafi'i yang Nawawi kata ada dalam Al-Um. Memang ada sungguh. Katanya doa itu ada mustajab pada 5 malam. 1, fi lailatul Jumaah, malam Jumaat. Dan Imam Syafi'i pun buka dalam Al-Um bab tentang malam Jumaat apa kita kena buat. 2, Lailatul Adha, malam raya haji. 3, Lailatul Fitri, malam raya puasa. 4, Awwalu lailatin fi Rajabi, malam awal daripada bulan Rajab. Dan 5, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini ada teks daripada Nawawi yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ada. Daripada teks ni, apa yang ulama kita boleh buat suatu kesimpulan yang kita boleh terima apa? Iaitu malam nisfu Sya'ban ni diterima, malam yang barakah, diterima. Kita tak usah cari riwayat-riwayat lagi. Kita susun dengan akal pun kita terima. Kenapa? Semua kita tahu, nisfu bermakna berakhirlah fasa pertama. Separuh daripada bulan itu telah berakhir, nak masuk separuh. 16, turun ke bawah. Itu nisfu tsani. Kita masuk bahagian yang kedua dah. Kesemua tahu betapa bahang Syahrul Sabr itu telah datang. Bahang bulan Ramadan itu telah mai. Dan semua tahu Ramadan datang dengan barakah. Kalaulah nisfu Sya'ban itu dikatakan malam yang barakah, dapat kita setuju. Memang barakah. Tetapi teks yang Imam Syafi'i sebut ni langsung tidak menyebut malam nisfu Sya'ban itu ada apa amalan yang tertentu. Tidak ada. Dia hanya menyebut malam tu malam yang barakah saja. Tak lebih daripada tu. Dia bukan sebut malam tu baca Yasin 3 kali. Malam tu ada sunat nisfu Sya'ban. Malam tu adanya puasa nisfu Sya'ban. Tak. Dia bukan sebut yang tu. Dia sebut malam itu barakah. Dan kalaulah seperti itu, kita setuju. Kemudian Imam, tengok, dia sebut berapa malam? Dia sebut 5 malam kan. Malam Jumaat, raya puasa, raya haji, Rejab, nisfu Sya'ban kan. Daripada 5 malam ni, dia membawa dalil untuk 2 malam saja. Dia bawa satu hadis Abi Umamah, satu hadis Abi Darda. Hadis dia lebih kurang. Tapi ada sedikit
Ada yang hadis Imam Syafi'i riwayat sendiri daripada Abi Umamah. Ada riwayat Ibnu Majah. Tengok. Hadis Abi Umamah, man ahya lailati al-Aid lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan dua malam raya ni, raya haji dengan raya puasa, maka tak akan mati hati dia pada hari mati segala hati. Ini daripada Abi Umamah. Lagi satu hadis Abi Darda, man qama lailati al-Aidain muhtasiban lillah lam yamut qalbahu hina tamutul qulub. Ini Abi Darda. Siapa yang menghidupkan dua malam raya haji dan raya puasa muhtasiban, dengan mengharapkan Allah Ta'ala, maka tak akan mati hati dia ketika mati segala hati. Dia bawa dua riwayat ni. Disebut 5 kan? Tapi yang ada riwayat 2. Kata Nawawi kata, sama ada hadis Abi Darda ataupun hadis Abi Umamah, dia kata wa asanid al-jami' dha'ifah. Kedua-dua hadis ni sanad dia dhaif. Tak ada yang sahih. Tak ada yang sahih. Kemudian, dalam Majmu' Imam Nawawi kata, qala asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa akhbarana Ibrahim bin Muhammad, telah mengkhabarkan, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad kata, dia lebih senior daripada Imam Syafi'i. Dia kata, ra'aitu masyikhatan min khiyari ahli al-Madinati yuzharuna ala masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Aidain fayad'una wa yazkuruna Allah Ta'ala hatta tazhaba sa'atan min al-laili. Ini dalam Al-Um pun ada, dalam bab beribadat pada malam 2 hari raya, al-ibadah Lailatul Aidain. Dalam itu tajuk dalam Al-Um. Imam Syafi'i kata, Ibrahim bin Muhammad kata, aku melihat, dia kata ra'aitu masyikhatan, aku tengok para syekh ni, alim ulama ni, min khiyari ahli Madinah, yang tersohor daripada bumi Madinah ni, depa ni yuzharuna, depa pakat menzahirkan diri depa ala masjid Nabi, di masjid Nabi, Lailatul Aidain, pada malam 2 hari raya. Pada malam 2 hari raya ni aku tengok masjid Nabi ni penuh dengan syekh-syekh. Apa depa buat? Fayad'una, aku tengok depa berdoa pada Allah. Wa yazkuruna Allah, depa zikir pada Allah dengan zikir, dengan tilawatul Quran, hatta tazhaba sa'atan min al-laili, sampai berjalanlah masa tu sampai tengah malam. Dia nak habaq kata malam 2 hari raya ni telah mendapat perhatian para ulama zaman silam. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Nawawi di ujung tajuk ni, dia kata apa? Dia kata kita nakal, dia kata, daripada Al-Qadhi Husin. Dinakal daripada Al-Qadhi Husin. Maksud menghidupkan malam raya ni macam mana? Yang tadi Ibrahim bin Muhammad kata dia tengok syekh-syekh keluar Masjid Nabawi tu, mereka berdoa, mereka berzikir kan. Dia kata, Qadhi Husin kata, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas, inna ihya'u lailatul Aid, sesungguhnya menghidupkan malam raya ni, an yusalli al-isya fi jama'atin. Macam mana? Start dengan sembahyang isyak berjemaah, wa ya'zamu, dah habis sembahyang isyak jemaah, berazam, an yusalli as-subhi fi jama'atin. Azam nak sembahyang subuh berjemaah. Dia kata itulah maksud mengihyakan 2 malam raya. Lebih tak ada.
Dia bukan menghidupkan dengan amalan baru, dengan amalan tertentu, dengan sembahyang tertentu. Dah. Dia hanya kita melebihkan ibadat. Bukan lebih buat baru dah. Ibadat itulah juga. Kita jadi satu orang yang mujtahid lah. Kerajinan kita tu kita tunjuk. Maka syekh-syekh ni, bila mai 2 malam raya ni, dia pun serbu Masjid Nabawi. Pergi sembahyang situ. Bukan dia pergi buat amalan baru. Saja aku sembahyang sunat malam raya 2 rakaat. Dah. Kumpul ramai-ramai baca surah tertentu dengan berapa kali, kemudian doa berjemaah. Dah. Dia pun tak buat. Kenapa mereka tak buat, ikhwan? Kerana mereka tahu telah ada larangan daripada Nabi SAW. Janganlah kita ni duk pergi reka. Nabi kata apa? Janganlah satu orang itu mengkhususkan malam Jumaat dengan satu semayang yang dia tak pernah semayang pada malam lain. Janganlah dia khususkan hari Jumaat dengan satu puasa yang dia tak pernah puasa pada hari lain. Melainkan puasa yang biasa dia buat. Sehingga kan Nawawi kata hadis ni melarang kita pergi ibadat dengan satu ibadatnya yang khusus. Kerana hari itu hari istimewa, nak buatlah satu ibadat yang khusus. Dah. Kekalkan ibadat. Aisyah dah kata dah. Dalam Ramadan, luar Ramadan, Nabi sembahyang 11 rakaat. Dalam riwayat lain kata 13 rakaat. Tapi mereka bawa sempena malam nisfu Sya'ban, dia panggil malam Bara'ah ni ada sembahyang 100 rakaat. Aisyah kata Nabi sembahyang 11 rakaat. Ni yang 100 ni mai kat mana? Tengok antum. Artinya, kita terima malam nisfu Sya'ban itu malam yang barakah. Tetapi kepada masyarakat tak dibagi tahu bahawa malam tu bukanlah malam untuk buat ibadat yang baru. Tengok ikhwan, dalam kitab Durratun Nasihin ni, antum tengok. Dia bila bercakap tentang nisfu Sya'ban, apa dia kata? Kita tengok, ada benda dalam Durratun Nasihin. Walaupun hadis dia bercampur-campur, tapi ada benda dalam Durratun Nasihin ni dia cakap. Iaitu dia bercakap apa, ikhwan? Dia bercakap dalam Durratun Nasihin ni, dia nak cerita satu cerita, disebut, dia kata ma zakarahu al-Imam Turtusi. Imam Turtusi ni, ikhwan, dia lahir pada tahun 451 dan dia meninggal pada tahun 520 Hijrah. Imam Turtusi. Saya tulis nama penuh dia, tapi saya tak boleh baca. Pasal apa? Saya tak bawa cermin mata. Jadi remuk. Dah atas kepala ni tengok jauh. Dia baca ni tengok dekat. Jadi saya duduk buat nota kaki sikit tadi. Nama betul dia Imam Abu Bakar Muhammad bin Walid. Dekat itulah saya takut silap lagi. Takut silap dia kena ampun. Tapi imam dia dipanggil dengan nama Al-Imam Turtusi. Dia antara 451 Hijrah dia lahir dan dia wafat 520 Hijrah. Baik. Ini sebelah saya Durratun Nasihin bahasa Melayu. Okay? Ini yang bahasa Jawa. Boleh tengok. Baik. Saya pindah pada di sini urut dia besar. Baik, tengok Tapi boleh cek di sini. Sama. Baik, tengok apa dia kata. Ada tengok dalam Durratun Nasihin dia kata. Dia kata apa? Mengenai utamanya malam nisfu Sya'ban telah banyak hadis-hadis lain yang menerangkannya. Itu kita tahu. Ada yang kebanyakannya adalah dhaif, kacau lah, hadis yang bermasalah. Tetapi kesimpulannya malam nisfu Sya'ban tu barakah, ya tak? Ya. Itu kita confirm. Baik, dia kata, tengok, saya tak banyak. Kalau yang Melayu ni, daripada muka surat ni sampai sebelah ni aja. Yang Arab lagi pendek. Sikit aja sampai ke bawah ni. Tapi dia halui. Bolehlah baca, tapi sakitlah sikit mata. Tapi boleh. Tapi tengok, saya tengok sama tak sama.
dia kata kita telah jumpa ini apa dia? Kelebihan tentang malam. Waqad warada fi fadliha ahadits akhar muta'addadah. Kita pun tahu malam ini malam yang banyak hadis telah menceritakan. Wa kana at-tabi'una min ahli Syam kal Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum rahimahumullah yu'azzimunaha wa yajtahiduna bil ibadati fiha. Kita pun tahu dia kata seperti tabi'in yang terkenal ahli Syam, nama dia Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, kesemua mereka ini membesarkan malam nisfu Sya'ban dengan sembahyang tahajud dan seumpamanya. Baik. Dia kata dalam kitab ni, falamma ashhar zalika anhum fi buldani ikhtalafa an-nas fi zalika. Masalah mula ada. Masalah apa mula ada? Masalah bila malam nisfu Sya'ban itu mula orang berhimpun pada dia nak buat satu ibadat yang khusus. Yang khusus. Di sini dia kata, tengok dia kata, di sinilah mula ada sedikit masalah. Di sini mula ada sedikit masalah. Saya bahagi masalah pada dua. Saya nak ambil masalah yang dia sebut oleh Imam Turtusi. Tengok Imam Turtusi. Lepas tu sepatutnya baca ni dulu baru Turtusi, tapi saya terbalikkan. Saya ambil Turtusi dulu. Baik, apa kata Turtusi? Dia kata tengok Imam Turtusi kata anna rajulan qadima Baitul Maqdis faqama yusalli lailatan nisfi min Sya'ban fil Masjidil Aqsa. Fa'ahrama khalfahu wahidun summa thani summa thalith summa rabi'. Falamma atammaha illa wahum jam'un kathir summa ja'a fil 'amil al-ati fasalli ma'ahu khalq kathir summa sya'at fi masjidi wantasharat fil biladi. Dia kata ada satu orang mai ke Baitul Maqdis pada malam nisfu Sya'ban. Dalam Masjidil Aqsa dia semayang. Dia takbir lah. Bila dia takbir, dia semayang dalam, ada orang tengok dia semayang, kawan tu pergi tumpang. Mula seorang, lepas tu jadi dua, lepas tu jadi tiga. Bila dia habis selesai semayang, dia bagi salam, dia tengok-tengok ramai. Dan mereka pun tahu tu bukan semayang fardu. Tapi tengok dia dengan syekh dia semayang. Ini siapa cerita ikhwan? Imam Turtusi. Dalam kitab Durratun Nasih. Tapi time kita dah lajak tau. Tapi pasal nisfu Sya'ban kan, sajalah cerita. Lama tak kena maki, saja cerita. Imam Turtusi cerita. Saya buat tadi kenapa bid'ah jadi banyak? Boleh tersebar kerana penjelasan tak ada. Baik, kata Imam Turtusi, saya tengok kat sini pula. Imam Turtusi kata, dia semayang, bagi-bagi salam, orang dah jadi banyak. Apa kata dia kat sini? Dia kata, summa jaa fil 'amil ati. Tahun berikutnya dia mai pula. Nisfu Sya'ban dia mai ke Masjidil Haram. Ada tak ada orang lagu tu apa? Ke Masjidil Aqsa. Kan ada orang yang kawan, bila puasa dia nak puasa Madinah. Bila puasa dia nak pergi semayang di Mekah. Lagu tu lah orang dulu berjalan pergi sampai ke sana. Dia kata apa ikhwan? Dia kata kemudian bila mai tahun kedua, orang pun ikut sama benda ni. Sehingga apa ya kawan? Sehingga dia kata benda ni jadi masyhur. Malam nisfu Sya'ban berkumpul di masjid, semayang ramai-ramai. Semayang nisfu Sya'ban berjemaah ramai. Dinamakan semayang tu dengan nama Bara'ah. Semayang Bara'ah pada malam Bara'ah, iaitu malam nisfu
nisfu Sya'ban. Antu tengok apa kata pengarang kitab ni. Pengarang kitab ni Osman bin Hasan Ahmad Ash-Shakir. Dia kata apa? Benda ni dia kata berleluasa. Tengok dia kata. وقد ذمها العلماء من أعيان المتأخرين وصرحوا بأنها بدعة قبيحة مشتملة على المنكرات. Dia kata apa? Dia kata ikhwan, para ulama semuanya mencela. Semuanya mencela akan orang yang sembahyang, terutama mutaakhir. Mutaakhir ni di zaman dia lah. Di zaman dia mutaakhir, kesemuanya menyatakan ini termasuk daripada bid'ah yang qabih, bid'ah yang buruk, dan ini termasuk mungkar. Dia kata apa ikhwan? Sayugia, tengok ikhwan. Dia kata sayugia dia kata. Tak ganggu. Dia kata sayugia orang yang lemah supaya menghindari perbuatan yang mungkar itu dengan tidak mengunjungi jemaah di malam nisfu Sya'ban, bahkan mencukupkan sembahyang di rumah. Kalau tidak, dia dapatkan masjid yang terhindar dari perbuatan bid'ah tersebut. Kerana solat berjemaah di masjid itu hukumnya sunnah. Kalau dalam masjid itu dia kata ada orang duk buat lagu ni, malam nisfu Sya'ban aja berkumpul sembahyang jemaah ramai-ramai, buat ibadat tertentu. Dia kata sayugia kita memang sembahyang berjemaah tu dituntut, tapi bila kita pergi, kita tak terlepas daripada amalan macam ni. Dia kata jangan pi malam nisfu Sya'ban, jangan pi masjid. Walaupun masjid tu Masjid Aqsa. Siapa sebut ikhwan? Durratun Nasihin. Kenapa? Kerana bila kita start ikut, kita duk mengihyakan satu benda yang dah tak betul. Dia kata apa lagi? Cukuplah sembahyang di rumah. Apa dia kata? Kalau tidak dia mendapatkan masjid terhindar dari perbuatan bid'ah tersebut, kalau dia pergi memang tak ada benda tu, okey. Tapi kalau dia pergi, dia tak selamat, jangan. Apa dia kata? Dan memperbanyak jumlah besar golongan bid'ah itu dilarang. Sedangkan meninggalkan yang dilarang itu hukumnya wajib. Dan mengerjakan yang wajib itu sudah jelas suatu keharusan, terutama bagi orang yang sudah masyhur berilmu dan berlaku zuhud. Orang yang berilmu, dengan dia pergi tempat tu, orang anggap itu sebagai satu pengesahan. Jangan pergi dia dah. Sebab amalan tu bukan daripada Nabi, daripada satu rajul. Kata Imam apa tadi? Tortusi. Dia daripada satu rajul yang sembahyang di Baitul Maqdis, kemudian telah menjadi penyebaran. Apa dia kata ikhwan? Maka yang wajib baginya ialah tidak mengunjungi masjid yang sudah terbukti terdapat sesuatu yang mungkar. Kerana mengunjunginya tanpa pengingkaran menimbulkan persangkaan bagi orang kebanyakan bahawa perbuatan itu adalah diperbolehkan atau dianggap sunat mendatanginya. Kalau orang agama pula pergi, nanti orang ingat kata betul ni, Allah kalau salah takkan depa mai. Dia orang ingat sunat. Jangan. Maka berkunjungan itu menjadi perbuatan syubhat yang besar dosanya. Menurut perkiraan orang awam bahawa perbuatan itu dianggap baik menurut syariat. Orang awam ingat dengan orang agama terjun pergi malam tu. Ini satu endorsement. Apabila dia meninggalkan kebiasaannya tidak mahu datang ke masjid pada malam itu serta dia engkar dalam hatinya kerana dia tidak mampu merubah dengan tangan, kuasa dan lisan, maka dia selamat dari dosa dan orang lain pun tidak akan mengikutnya.
Bahkan sementara orang yang berperasaan menganggap bahawa tidak hadir dia itu menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak diradai Allah dan itu adalah perbuatan bid'ah dan tidak dibimbing oleh syarak dan tidak disukai pula oleh orang yang beragama. Dengan ulama tidak menyertai sembahyang khusus pada malam tu, bila dia tak pi, maka orang awam akan kata, oh, patutlah ulama ni tak pi. Pasal apa? Pasal benda tu bukan daripada Nabi. Itu bagus. Tapi kalau sekiranya dia pergi tu, dia terpaksa pergi, kalau dia tak pergi ada mudarat, itu dia dengan Tuhan. Bahkan mungkin sementara orang ada yang melarang hal itu, maka dia mendapat pahala dengan sebab telah melakukan perbuatan seumpamanya untuk menghindarkan yang mungkar dengan hatinya dan tidak mahu mengunjunginya. Siapa boleh stop benda ni dapat pahala. Tapi tak ada. Saya hanya nak baca, ikhwan. Saya nak beritahu ke diri saya dan umat, ada kitab bernama Durratun Nasihin membahas benda ni. Mustahil saya seorang je boleh baca. Mustahil. Kitab ni dibaca semua orang. Dia kata apa? Pokoknya sesungguhnya malam itu malam nisfu Sya'ban. Meskipun telah ada beberapa hadis yang berbilang, akan tetapi tidak seharusnya seseorang mengagung-agungkannya sebab dicela oleh Allah, maka dia pun melarangnya. Jangan terlampau melebihkan malam nisfu Sya'ban dengan benda yang tak patut. Dan sementara ulama lain kata tidak ada ketetapan untuk mengerjakan sedikit pun, baik itu daripada Nabi SAW maupun daripada para sahabat. Tak ada petunjuk daripada Nabi dan sahabat untuk melakukan hal-hal yang macam ni. Maka seharusnya bagi seorang mukmin dilarang di zaman sekarang berhati-hati dari tipu daya dan dari kecondongan kepada perbuatan bid'ah atau hal-hal yang baru tidak berdasarkan dalil daripada Allah dan Rasulnya maupun hanya sedikit. Bahkan seharusnya dia menjaga agamanya dari segala macam bid'ah yang dia senangi atau yang dia bisa tumbuh di dalam bid'ah itu. Kerana sesungguhnya perbuatan bid'ah ibadat racun yang membunuh, yang sedikit sekali orang bisa selamat daripada bencananya, dan padahal telah jelas baginya perkara yang hak dan yang sebenar. Dan memang perbuatan bid'ah itu dirasakan manis di hati pelakunya serta dibaikkan oleh tabiatnya hingga mereka tak mau meninggalkannya. Ini siapa kata, ikhwan? Daripada Durratun Nasihin. Baik, itu di belakang. Saya baca yang di depan dia sikit. Dia kata apa, ikhwan? Dia kata, tadi ni dia kata Imam penduduk Syam, Khalid bin Ma'dan, Imam Maqhul, Luqman bin Amir, mereka ni semua membesarkan malam nisfu Sya'ban ni. Setelah hal tersebut menjadi masyhur di kota-kota atau di negara-negara, maka orang menjadi perselisihan dalam masalah tersebut. Sepatutnya saya baca ni dulu, tapi saya lambatkan baca dia. Saya nak sebut asal orang boleh berhimpun di masjid malam nisfu Sya'ban dan semayang dengan semayang yang tertentu dan melakukan ibadat tertentu, daripada mana sumber dia. Bukan dari Nabi, bukan dari sahabat dan bukan daripada mazhab yang empat. Daripada satu rajul yang diceritakan oleh Imam At-Turtusi. Dia lahir pada tahun 451, meninggal 520 Hijrah. Baik. Yang ni saya cerita awal balik. Bila Khalid bin Ma'dan semua duduk semayang di bumi Syam, maka benda tu ialah siapa yang main malam nisfu Sya'ban ni? Khalid bin Ma'dan. Siapa yang main? Luqman bin Amir. Siapa yang main? Imam Maqhul. Orang mula bercakap. Maka benda tu tersebar. Akhirnya menjadi perselisihan ahli ilmi. Di antara mereka ada yang menerimanya. Menerima kata, biar apilah orang pergi ke masjid. Dan di antara mereka yang lain, ada yang menyetujui untuk mengagungkannya. Ada yang kata tak apa. Kalau kita kata tak apa orang pergi masjid, tak apalah, pergilah masjid. Tapi balik kepada riwayat Imam Syafi'i tadi. Pergi masing-masing buat ibadat lah. Bukan berkumpul ramai-ramai mencipta satu ibadat. Masing-masing buat ibadat.
Tapi dia kata, akan tetapi kebanyakan para ulama daripada bumi Hijaz sama mengingkarinya dan mereka berkata semua itu adalah bid'ah. Dan sebenarnya, penulis kata, sebenarnya orang mukmin menyibukkan diri di malam nisfu Sya'ban dengan segala macam ibadat seperti salat, baca Quran, zikir, doa, hukumnya boleh dan tak makruh. Betul lah. Kalau kita rasa malam tu malam baik, kita ibadatlah Tuhan. Semayang. Semayang apa? Semayang apa yang ada? Semayang Isya berjemaah. Macam Ibn Abbas kata untuk 2 malam raya tadi. Berazan nak semayang subuh. Kalau kita nak pergi tengah malam ke masjid, pergilah semayanglah tahajud, berdoa, tilawatul Quran. Dia kata ada pun berkumpul-kumpul pada malam itu di masjid-masjid dan di tempat-tempat berjemaah lainnya untuk mengerjakan solat sunat dengan berjemaah yang banyak sekali. Seperti yang terjadi di zaman kita sekarang ini adalah makruh hukumnya. Ini adalah pandangan Imam Al-Auza'i, imam penduduk Syam, alim dan ahli faqih mereka. Al-Auza'i ni ikhwan, dia lebih senior daripada Imam Syafi'i. Dia kata jangan. Demikian pula memasang lampu-lampu semua ni. Jangan, dia kata, kalau melibatkan harta wakaf lagi tak boleh. Jangan kita duk bicari pasal dengan semua benda ni. Dan solat dikerjakan dengan berjemaah yang banyak pada malam itu kemudian dinamakan dengan solat bara'ah, juga hukumnya bid'ah kerana tidak terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum dan tidak juga pada masa tabi'in. Tak ada, dia kata, tidak ada. Kerana ahli fikih telah bersepakat akan makruhnya solat yang macam ni berjemaah selain daripada solat tarawih dan istisqa. Semayang-semayang yang lain memang berjemaah, tapi bara'ah ni khusus untuk nisfu Sya'ban, tak ada. Kita mungkin kita kata kita tak ada, tapi kita pergi buat 2 rakaat nisfu Sya'ban asin, kita ajak orang. Lepas tu kita baca amalan tertentu, baca Yasin 3 kali dengan macam-macam niat. Bukan masalah baca Yasin tu, tapi masalah kenapa kita nak kena baca macam tu. Sekurang-kurangnya ikhwan, kita ada penjelasan daripada mana amalan tu mai, yang selama ni umat tak pernah fikir. Dan bukan kata umat menduka citakan kalau ustaz pun tak terfikir. Ustaz pun tak terfikir ataupun ustaz pun tak terlintas. Ada kitab yang membahas. Kitab Duratul Nasih ni ikhwan, bukanlah kitab dikatakan kitab apa? Kitab hadis tinggi-tinggi, dah. Hadis dalam dia pun dipertikaikan. Tetapi sekurang-kurangnya penulis ni dia jujur. Dia beritahu. Dia beritahu amalan ni bukan daripada Nabi dan sahabat dan bukan daripada imam-imam yang 4. Dia guna perkataan itu ikhwan. Bukan daripada imam yang 4. Bukan. Jadi soalannya, dari mana datang mai ikut mana? Lepas tu dah kita tak tahu dah, kita kata kena ikut Nabi, ikut sahabat, ikut ulama. Ulama yang besar-besar ni pun tak menganjurkan benda ni. Mengakui malam ni berkat, tapi ibadat masing-masing. Bukan berkumpul. Bukan macam kita buat. Baca Yasin 3 kali, berhenti dengan satu niat, sambung pula. Lepas tu kena berhenti sebelum Isyak. Dah, tak ada. Amalan lagu tu tidak ada. Daripada Nabi, sahabat dan imam yang 4. Nabi dan sahabat imam yang 4, mereka semua ini kita katakan menyetujui. Imam 4 dan Imam Syafi'i, Nawawi semua tadi menyetujui malam tu ada barakah. Untuk buat ibadat tertentu, puasa nisfu Sya'ban, sembahyang nusat nisfu Sya'ban, baca Yasin dengan cara tertentu, mereka tidak pernah ajak benda ni. Habis siapa yang ajak? Itu kena tanya. Kenapa ikhwan? Semua amalan yang dibuat tidak berasal daripada Nabi. Direka-reka sendiri, maka tertolak. Ini penulis Duratul Nasih berapa kali dia guna perkataan amalan ni bid'ah. Sembahyang bara'ah ni bid'ah, berkumpul dengan ibadat tertentu. Sampai dia kata jangan keluar pergi masjid malam tu. Sedangkan dia buat di Masjid Al-Aqsa. Di mana? Di bumi Syam ada masjid. Imam Al-Auza'i bagi tahu benda ni tak baik, jangan duk buat. Makruh lagi dia kata. Ya subhanallah ikhwan. Hadis-hadis yang bercampur baur telah diangkat sebagai hujah tanpa diberi penjelasan.
Karena tu ikhwan, hak kita ni, ya saya pun tak tahu lah ikhwan, saya bukan pemegang tauliah. Tetapi sekurang-kurangnya orang nanti kata hujah dia, takkanlah ustaz-ustaz lain tak tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu perbahasan dia ikhwan. Maka kita belajarlah, kita ambil tahulah ikhwan. Kesimpulan dari kita kata, nisfu Sya'ban itu ada, tapi tidak ada puasa khas nisfu Sya'ban, tidak ada solat khas nisfu Sya'ban, dan tidak ada amalan tertentu baca Quran dengan cara tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Sebaliknya, kita terima nisfu Sya'ban dengan barakah, ihyakan di rumah kita masing-masing. Nak pergi masjid, pergi macam biasa. Saat ni nak datang balik, datanglah macam biasa. Beriktikaf lah, berzikir lah. Tak perlu kita kumpul baca Quran dengan macam-macam yang kita duk buat ni. Tidak perlu. Tidak perlu. Sebab tidak ada petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis menceritakan tentang kelebihan nisfu Sya'ban, kebanyakannya tidak sahih. Tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan dengan nasihat Imam Ibn Hibban. Kata Imam Ibn Hibban, siapa yang baca hadis tentang Nabi, dengan dia sendiri tahu apa? Dia tak tahu kedudukan hadis itu. Dia baca, tapi dia tak tahu kedudukan hadis itu. Apa Imam Ibn Hibban kata? Dia tidak selamat daripada ancaman Nabi. Siapa berbohong padaku dengan sengaja, ada tempat duduk dalam neraka. Dia baca, tapi dia tak tahu kedudukan hadis itu. Dia pun tak tahu dhaif ke sahih. Apa bahasa dia? Ada satu hadis. Ikhwan, kalau hadis ni tak sahih, takkan ada dalam kitab. Itu tanda dia tak tahu. Itu bahasa orang tak tahu. Kalau dia tahu, dia boleh sebut kedudukan hadis itu. Dia nakal daripada orang cara jahil. Dia tak selamat daripada ancaman. Dalam hadis mutawatir itu. Siapa bohong padaku dengan sengaja, satu tempat duduk dalam neraka. So ikhwan kena hati-hati. InsyaAllah ikhwan, ada pada pertemuan yang lain, kita akan sambung lagi perbahasan kita daripada buku yang kita baca ini. Kita akan tengok perbahasan dia lagi insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.